al-fitnatu asaddu minal qatl. Yang membawa maksud membuat fitnah itu lebih zalim daripada membunuh. Dan antara fitnah yang lain saya tak tahu, saya tak boleh nak confirm, tak kenal pada diri saya. Saya cuma boleh sebut pada Muhammad secara berdepan. Dalam handset tentunya ada, dan saya ada hak-hak tertentu kalau yang Muhammad membuat fitnah terhadap saya mengikut peraturan-peraturan tertentu di dalam dewan. Tapi oleh kerana ini dah malam terakhir, besok tak ada sidang, mangkali saya tak boleh mengguna hak-hak saya yang tertentu bila saya difitnahkan. Cuma saya mengingatkan yang Muhammad telah menyebut saya telah menabalkan raja di bawah pokok ketatang. Satu tuduhan yang sangat amat serius. Sebab saya ahli parlimen, saya duduk di negeri yang beraja. Kalau itulah merupakan satu fakta dan bukan fitnah, maka tentulah tak ada apa-apalah yang Muhammad. Tapi saya berani menyatakan itu fitnah. Sebab tu saya memberi peluang pada yang berhormat sebagai seorang ahli parlimen yang standard punya double degree, ahli parlimen yang boleh belasah semua orang, ahli parlimen yang bila ada bercelah begini ajak orang suruh bangun, lebih pada gangster di Chowkir Road. Yang berhormat jadikan maruah ada parlimen ini macam pasar milik bapa yang berhormat. Maka sebagai seorang ahli parlimen yang bertanggungjawab, sebagai seorang ahli parlimen yang berani, ahli parlimen yang menentang kezaliman, ahli parlimen yang bertanggungjawab dengan statement yang dikatakan, saya secara gentleman besok mengundang yang berhormat mengulang apa yang Muhammad kata di luar. Kalau payah saya tolong aturkan sidang akhbar, saya tolong aturkan sidang akhbar dan ulang apa yang ada di dalam handset. Kalau saya duduk, saya mengucap ni, saya tak ada kena dengan seperti saya tak address dengan yang disebut saya daripada SPA. Mungkin penerangan untuk menerangkan bahawa perkara ini berlaku di sidang Dewan Undangan Negeri. Ya, Muhammad juga boleh join. Ya, Muhammad boleh join. Tidak, statement besok. Yang tadi Wawi mengatakan bahawa itu tidak berlaku. Sudah berlaku di Dewan Undangan Negeri. Apa yang dihujahkan saya tadi? Yang Muhammad 381 dah berlaku. Muhammad duduk dulu. Saya 381 speaker. Saya ulang kata kena mendengar dengan saya ulang sekali lagi. Atas Sultan dengan pindahan. Kalau tidak salah speaker, kalau tidak salah ada 381 saya. Peraturan bersolat. Peraturan bersolat 381. Peraturan bersolat apa? Sepang yang cakap dulu 381. Sepang tuduh dia nak clearkan dengan Sepang. You pakai peraturan 381. Sedang 381. Nothing to do sedang. Dia Sepang dia sama Sepang dia debat. Sepang merujuk kepada peraturan masyarakat kita. Minta penjelasan 381. Kenapa ini saya boleh tak boleh? Speaker 381. Peraturan mesyuarat duduk yang berhormat. Apa peraturan mesyuarat yang dibangkitkan ini? Kalau ahli yang berhormat sendiri hampir semua tidak mematuhi peraturan mesyuarat, apalah cakap suka hati. Berdiri, siapa yang berdiri? Betul tak? Saya bukan nak buat apa-apa, saya dulu saya sendiri. Bukan, saya nak rujuk kepada perbahasan yang dikemukakan oleh ketua tadi 381, kerana tak ada kena mendengar dengan akta hasutan ahli yang berhormat. Saya rujuk kepada ahli yang berhormat, duduk yang berhormat. Yang saya duduk ini yang berhormat, bukan telinga saya ini tak dengar. Ketua menjawab kepada soalan kezaliman yang ditimbulkan oleh Sepang, yang juga itu kalau dikira sudah saya tegur beberapa kali, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengundang perkara negatif. Itu sebab saya biarkan. Lepas itu yang berhormat ingatkan saya kepada peraturan mesyuarat. Daripada tadi pagi saya mengingatkan kepada ahli yang berhormat, ingat kepada peraturan mesyuarat, ingat kepada peraturan mesyuarat. Sekarang pula saya diingatkan dengan perkara mesyuarat.
Jangan lagi bangkitkan peraturan masyarakat kalau hal yang berhormat tidak patuh dengan peraturan masyarakat, hal yang berhormat tidak layak untuk membangkitkan peraturan masyarakat. Sila Ketiri. Dan jangan terlampau berpanjang lebar dengan soal itu. Sudah buat calon, sudah. Yang berhormat yang lain kalau berdiri mau mencela, berdiri. Lepas itu ke peraturan 35. Kalau speaker nampak, recognize you, di-recall you, dia will talk. Not berdiri, belum pun dijemput, sudah bercakap. Apa peraturan masyarakat yang dibangkitkan selalu ini? Aturan pelanggar peraturan masyarakat ini tidak boleh dilayan. Salam tuh. Sila Ketiri. Terima kasih dan si pengurusi. Saya minta maaf kalau ada nak minta laluan sikit je kata Reh, boleh tak? Sikit je, sikit saja. Bagilah sikit, nak besarkan sikit je. Saya tak selesai lagi tadi. Saya tak selesai tadi. Saya pun tak nak ucap panjang. Saya tidak nak membuang masa. Saya sekadar mengguna hak saya kerana nama saya disebut. Ya, jadi saya terpaksalah memberi penjelasan. Sekurang-kurangnya saya menjelaskan dalam dewan ini. Kalau fitnah tu kita tak perlu risau. Kan dalam dewan ini dunia, di akhirat akan diadili juga kan, sepanjang begitu ya. Cuma saya memperingatkan supaya takut yang berhormat dalam keadaan marah dan sebagainya, dalam keadaan memberikan seolah-olah satu idealisme seorang wakil rakyat, tapi yang berhormat sendiri menunjukkan perilaku yang buruk dalam dewan yang mulia ini. Yang lain saya tak tahu buruk tak buruk, saya hanya untuk diri saya saja. Saya besok akan ambil handset, saya akan tengok apa sebenarnya berhormat kata. Takut-takut tengah malam ini saya salah dengar. Tapi setakat yang saya dengar tadi, ya berhormat sebut Ketereh. Secara jelas saya sebut saya Ketereh yang telah pun menabalkan raja di bawah pokok ketapang. Sebagai parliamentarian, tuduhan begitu sekiranya benar, ada satu kesalahan yang sangat berat. Dan kalau di bawah akta hasutan ini memang sepatutnya saya reda diseret ke mahkamah. Di bawah undang-undang jenayah boleh go back, balik ke belakang kerana tidak ada limitation. Kalaulah betul ahli parlimen Ketereh ini pernah menabalkan raja di bawah pokok ketapang di mana-mana, saya fikir yang Wabak secara bertanggungjawab besok saya undang untuk buat laporan kepada polis supaya satu penyiasatan dibuat kepada saya yang telah menabalkan raja di bawah pokok ketapang. Sebenarnya sekarang saya tahu di luar sana, kerana kita orang politik, fitnah ni dah lama dikenakan pada saya. Tapi saya orang politik lama, saya relax, tak ada masalah. Cuma dalam dewan ini saya nak membetulkan rekod dan memberi peluang pada yang berhormat. Kita sebagai ahli parlimen bertanggungjawab, kita mesti bertanggungjawab apa yang kita kata. Jadi yang berhormat telah tuduh begitu kepada saya pun tidak minta perhormat tarik, saya memberi peluang kepada yang berhormat. Boleh juga kalau yang berhormat Pasir Putih nak join sama, saya boleh tolong aturkan satu press conference, repeat di luar, yang berhormat Ketereh tabar raja di bawah pokok ketapang. Dan itulah barulah kita jadi seorang ahli parlimen yang bertanggungjawab. Terima kasih Speaker. Setakat itu saja, saya tidak nak berpanjang-panjang. Sila Lembah Pantai. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih di atas peluang. Saya pergi terus kepada Seksyen 4 dan saya nak mulakan dengan menyatakan apa yang disebut oleh Walbi Sepang itu memang betul. Kenapa? Memang akta ini akta yang zalim. Seksyen 4 yang diperkenalkan, yang masih lagi dikekalkan oleh kerajaan ini adalah seksyen yang sama saya disiasat sekarang, di atas ucapan yang saya bawa di Parlimen. Jadi saya nak bagi tahu sedikit kepada yang berhormat Ahli Pengerusi. Pertamanya nak ulangi bahawa mengikut precedence ataupun kes terdahulu, kalau kita lihat kata-kata hakim bercakap tentang akta hasutan yang dah lama wujud di Malaysia ini, disebut dalam kes penghukuman bagi Mak Koding, ahli Parlimen Sabah satu ketika dahulu, dengan izin, the law of sedition in this country is difficult to understand due to its artificial nature. And until recently, even a member of parliament could not be expected to know why his freedom of speech has been limited, although sections 3 and 8 of the Houses of Parliament Privileges and Powers Ordinance have not been expressly repealed.
Jadi semestinya tak payah tunggu keluar nak buat kenyataan umum sidang akbar di luar. Dalam parlimen pun boleh kita bersiasat, boleh dakwa, tak ada masalah. Why? Because of the Sedition Act, ya. Kita si pengerusi rentetan. Kenapa saya rasakan Seksyen 4 ni seksyen amat berbahaya? Rentetan sebelum saya biar saya minta penjelasan sikit. Ini floor saya. Nak bercakap nantilah, ya. Saya minta, saya nak bagi tahu. Penting. Saya minta penjelasan. Alamat yang lain. Alamat. Katiri. Relax, jangan marah, nanti cepat tua. Saya cuma minta laluan. Nak tanya. Speaker saya tak ada masa ni. Ya? Kita jarang-jarang je bangun Mohd. Boleh tak? Saya kali pertama nak tanya Mohd. Tak pernah lagi. Alamat. Katiri. Lembah pantai je nak kecil laluan dan bermat. Ya. Terima kasih diskusi. Okey. Saya pergi kepada seksyen 4 ini, ya. Saya nak maklum rentetan dia apa? Rentetan dia saya berucap ketika itu, dan sehari selepas ucapan di parlimen, YB Pengerang bangun segang, kata saya telah mengeluarkan kenyataan menghina institusi kehakiman. Okey. Hari selepasnya apa berlaku, Tan Sri Speaker? Laporan polis daripada siapa? Daripada seseorang yang kebal daripada prosiding atas hasutan. Namanya Zulnordin, naib Presiden Perkasa. Keluar kenyataan di media, bukan dalam parlimen, di luar. Hina masyarakat dan agama Hindu. Hina keluar laman YouTube. Tapi apa berlaku? Tak apa, tak ada masalah. Tak dikenakan tindakan, tak disiasat, tak ditangkap. Satu hari selepas laporan polis dibuat oleh Zulnordin, sampailah kereta-kereta polis di rumah saya. Itu saya nak maklumkan ini pengalaman, ya, daripada ahli parlimen yang memang dikenakan tindakan siasatan di bawah Seksyen 4 yang sedang kita bincangkan, bahaskan pada ketika ini. Saya bagi laluan kepada Yang Berhormat Sepang, Tan Sri Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih kepada Lembah Pantai. Lembah Pantai, saya di sini ada satu Wikipedia. Wikipedia tajuknya Tengku Indra Putra Sultan Ibrahim. Dalam Wikipedia ini di bawah tajuk tuntutan tahta, saya nak bacakan antaranya, Long Yunus, Tengku Tan Sri Ibrahim pernah ditabalkan sebagai Sultan Kelantan oleh Tan Sri Anwar Musa di Padang Sekolah Ketereh pada tahun 1993 kerana Sultan Ismail Petra menunjukkan sokongan kepada ayahanda saudaranya Tengku Razali Hamzah. Adakah Wikipedia ini pernah, yang setakat yang Wabi Pantai dengar, pernah dinafikan oleh orang yang dalam parlimen ini ataupun ahli parlimen Ketereh? Terima kasih. Ini dalam Wikipedia. Baik, terima kasih Yang Berhormat Sepang. Saya pasti maklumat yang saya tapi pasti di sini floor saya. Yang Berhormat. Ini floor saya. Yang Berhormat Ketereh, Sepang bertanya kepada Lembah Pantai. Biar Lembah Pantai respons dulu. Sekarang saya minta dengan Lembah Pantai untuk bertanya. Sekarang saya menjawab, Tan Sri Pengerusi saya tak bagi. Belum jadi kerajaan tanya. Terima kasih. Belum jadi kerajaan tanya. Terima kasih Yang Berhormat Sepang. Kalian Yang Berhormat. Saya nak Yang Berhormat yang lain. Yang Berhormat yang lain, kenapa harus bisingkan dengan hak Yang Berhormat? Dia tidak mau ditanya, tak ada isu, bukan takut. Terima kasih Sri. Kalau saya takut, kalau pengecut tidak mau jadi ahli parlimen Malaysia ni, yang datang semua ini handal-handal semua. Sila teruskan Yang Berhormat. Terima kasih Sri. Baik, jadi saya nak maklumkan di sini, ya, bila masa kita pergi kepada Seksyen 4, terlalu besar maksud, ya, yang dirangkumkan, dan saya sendiri apabila dipanggil oleh pihak polis, yang mengejutkan saya dalam kertas siasatan yang diberikan, pada awalnya ASP Munian ditulis saya disiasat, Nuriza disiasat di bawah Seksyen 4 1C, iaitu mencetak, menerbitkan, menjual, menawarkan untuk dijual, mengedarkan atau mengeluarkan semula apa-apa penerbitan menghasut. Itu disebut. Kemudian bila peguam saya menanyakan, jadi maksudnya akan kalau didakwa nanti 41C,
Polis mengambil keputusan untuk menukar pula. Dia kata tak apa-apa, kita sekarang tukar daripada 41C kepada merangkumi Section 4, 1A, B, C, D. Dalam sekelip mata, Tan Sri Pengerusi, tak sampai 2 minit, polis yang menyiasat boleh tukar. Dia boleh pilih sama ada A, B, C, D, ya? Itu dalam Section 4. Belum pindaan lain. Saya nak maklumkan, inilah bahayanya. Bukan bercakap tentang andaian, hipotesis, ya? Kemungkinan ini hakikat yang telah berlaku dan akan terus berlaku. Kerana itu, Tan Sri Pengerusi, bila masa berlaku kejadian sebegini, sampaikan, dimaklumkan oleh PDRM, ya, mereka mahu salinan ucapan yang saya bacakan. Saya kata pergilah download daripada laman web Parlimen. Hansard kan ada. Dia kata tidak, kerana ucapan yang dipegang itu adalah sama dengan pisau yang membunuh mana-mana mangsa. Ini yang berlaku. Jadi pada saya, Tan Sri Pengerusi, pindaan dia dibawa ke perhatian Dewan Rakyat pada malam ini, pagi ini dan sebagainya. Kita benar-benar serius. Inilah option of last resort. Nak bawa, nak minta mansuhkan supaya kita lihat kepada Akta Keharmonian, gagal kerana suara simple majority. Ini kita bawakan pindaan, dan saya nak maklumkan, ya, dengan menggunakan rasional yang disebut oleh Menteri tadi. Section 4 ini tak lain tak bukan harus dikeluarkan secara keseluruhan, ya, kerana terlalu besar rangkuman dan terlalu banyak yang dapat dilakukan terhadap mana-mana mangsa yang menjadi sasaran. Dan ketika ini, Tan Sri Pengerusi harus hargai bahawa Ketua Polis Negara punya vendetta khusus kepada bukan sahaja kami, tapi keseluruhannya 158 orang yang didakwa di bawah Akta Perhimpunan di Peaceful Assembly Act dan juga Akta Hasutan. Jadi kepada mereka-mereka inilah yang dilihat sebagai musuh utama. Jadi pada saya, ya, bila bercakap, ya, bab 41D pula yang lebih menyakitkan hati, tak cukup dengan mengimport, kerana itu agak sukar untuk dibuktikan, diletakkan, propagate, ya, maksudnya mempromosikan menerusi laman web dan sebagainya, kerana media elektronik pun dirangkum dalam pindaan yang diperkenalkan. Tan Sri Pengerusi, saya tidak bercadang untuk bercakap banyak dalam bahas ini. Yang saya minta adalah, ya, sebagai contoh saya, kerana bukan saya seorang, sekiranya kita tidak mengubah, sekiranya kita tidak mengambil serius impak yang ada, semua ahli-ahli Parlimen termasuk Ketereh bakal dimangsakan, ya, menerusi mana-mana section, khusus Section 4 ni, dalam ucapan, perbahasan, segala apa yang kita bawakan mewakili rakyat di Parlimen. Itu saja. Mencelah sebelum berhenti, Section 4 ini, Tan Sri Pengerusi, dan saya minta Menteri jawab, ya, ialah mengenai mana-mana pihak yang dikatakan bersubahat atau sama-sama menyebarkan boleh juga didakwa di bawah Akta Hasutan. Oleh kerana ahli Parlimen seperti mana pengalaman Lembah Pantai telah disiasat dan ditahan di bawah Akta Hasutan, sudah tentu ucapan di dalam Parlimen itu dicatatkan di dalam handset sebagai penyata rasmi. Jadi saya nak tanya Menteri dan juga pendapat Lembah Pantai, mengikut draft yang ada ini, sekiranya ucapan seorang ahli Parlimen itu dikatakan satu hasutan dan ditahan, mengikut akta ini maknanya Parlimen dan mungkin juga pengerusi boleh ditahan kerana mengeluarkan penyata rasmi yang mana teks itu mengandungi kata-kata yang mengandungi ucapan hasutan. Terima kasih, Pandan. Apakah ini, apa pendapat Lembah Pantai mengenai section ini? Jadi Tan Sri Pengerusi memang harus dimuatkan, ya, kandungan dan apa yang tambah oleh Yang Maha Pandang. Kenapa? Kerana itulah implikasinya. You see? Jadi pada saya, bila masa dalam kes, dalam siasatan, dalam semua definisi yang disebutkan di sini, setiap seorang daripada kita, termasuk juga bentara, ya, semua kaki tangan, tidak boleh terlepas daripada pantauan. Jadi dalam kita merangkum, dalam kita memastikan pindaan-pindaan yang diperkenalkan itu, please use some sense, ya, dengan izin, ya. Saya tak nak cakap lebih dengan kasar dan lebih itu, tapi maksudnya, ya,
implikasinya terlalu besar. Dan apa guna nak sebut kekebalan imuniti dan parlimen, kerana itu tidak bermakna langsung dalam konteks akta hasutan yang sedang kita bincangkan. Pada saya ini tak ada kena-mengena dengan menjaga keharmonian kaum, nak memastikan ya isu race and religion tidak disalahgunakan. Apa impaknya? Rusuhan. Jadi pada saya, mengikut logika ya, menurut logik kita, Tan Sri Pengerusi, saya pinta jasa baik untuk benar-benar ya, melihat, kerana kita tak mahu salah seorang daripada kita pun dikompromi ya, menerusi pindaan yang kita biarkan semata-mata kerana kita terlalu arrogant. Kita rasa ni pindaan, bila dalam bulan depan mungkin kalau ada lagi sidang parlimen, kita boleh pindah lagi seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Tapi image ya, yang begitu tercala di luar sana, kita digelakkan ya, orang melihat Parlimen Malaysia ini sebagai institusi yang tidak ada kredibilitinya. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan, melindungi nama baik, pada saya harus kita ambil tindakan yang serius. Saya pohon pertimbangan daripada Datuk Pengerusi, dan saya memang bersetuju penuh dengan pindaan di mana Seksyen 4 dikeluarkan sepenuhnya. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya nak pergi kepada cadangan pindaan yang dibawa oleh SPAN, yang nak cadangkan supaya Seksyen 41A ni delete ataupun ditiadakan. Saya dengar hujah-hujah sebelah sana, Tan Sri, seolah-olah undang-undang ni terpakai kepada mereka saja. Saya nak, kalau saya tak silap Tan Sri, sejarah ahli parlimen yang mula-mula didakwa di bawah tahasutan ni, kalau saya tak silap saya, adalah ahli parlimen daripada Barisan Nasional, Mak Koding. Dah kena bercakap di dalam parlimen, yang saya ingat. Tapi tidak ada lagi saya tengok ahli parlimen Pembangkang yang didakwa di mahkamah bawah tahasutan apabila bercakap di dalam parlimen. Jadi bermakna undang-undang ini terbukti dah pun, bukannya hanya untuk pembangkang, telah pun digunakan oleh, dah kena kita daripada Barisan Nasional. Kalau saya pun, misalnya katalah saya cakap, saya dah ulang, memang seperti mana yang dikatakan oleh Lembah Pantai, kebebasan bercakap di dalam parlimen, memang kita ada imuniti. Tetapi kita jangan lupa bahawa di dalam kita kebebasan bercakap, kita juga tertakluk kepada peraturan-peraturan mesyuarat yang jelas, yang saya dah sebut tadi pun, 35, 10, peraturan 35 apa dia, yang tidak boleh bercakap mengenai yang ada kaitan dengan hasutan. Mana walaupun kita sebagai 36(10)C jelas bahawa perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di atas satu kaum dengan kaum yang lain dalam Malaysia, atau melanggar mana-mana syarat dalam perlembagaan atau atas hasutan, dah pun didakwa oleh Parlimen Barisan Nasional. Dan saya simpati dengan Lembah Pantai. Apa yang Lembah Pantai cerita tadi, itu hanya proses. Memanglah polis ada kuasa, polis bertindak sebab apa? Sebab ada laporan. Saya tak pasti, mungkin kita itu boleh mengesahkan yang tadi yang SPAN kata waktu kita ahli parlimen, katanya daripada Barisan Nasional, waktu meminta perlembagaan mengenai gaji-gaji kita bermajalah. Saya tidak tahu sama ada tak laporan dibuat kepada mana-mana ahli parlimen yang ketika itu bercakap dalam dewan ini yang menyanggah atas hasutan. Kalau ada, saya tak tahu. Tetapi apabila Lembah Pantai cakap, laporan ada dibuat. Laporan dibuat pula oleh bekas sahabat baik mereka, bekas pegawai bela mereka, bukan daripada kita ni yang dulu duduk dekat belakang dan dijaga pertahankan. Ini kenyataan. Jadi sudah tentulah bila polis dapat, dia buat siasat. Dia buat siasat pun, saya kata kuasa polis untuk menahan tidak lebih daripada 24 jam. Jadi sama ada apa yang dicakapkan itu merupakan hasutan atau betul. Bila Lembah Pantai kata hakim-hakim syaitan, saya ingat ini biarlah terpulang kepada pandangan raya untuk menilai sama ada kata-kata itu merupakan hasutan ataupun tidak.
Jadi saya nak balik kepada Atta ini, saya pun terkejut. Minta maaf, ini ketereh. Tadi saya tadi dengar ucapan daripada Sepang. Sekala dengar hujah daripada Sepang ni, seolah-olah undang-undang ni macam undang-undang tangkap tanpa bicara. Seolah undang-undang ini macam undang-undang apa? Yang didakwa tidak ada pembelaan. Apabila seseorang ini ditangkap, didakwa, macam besok siapa juga yang didakwa ada peluang untuk pembelaan. Sebab itu kita lihat daripada 4A ni, apa salahnya? Yang 1A itu, ini menunjukkan ialah perbuatan. Kemudian yang B itu betul ucapan. Kemudian yang C pula prim. Dan yang keempat, sekarang kita bertukar kepada perkataan yang lain, propagate. Baik, dari tiga-tiga yang ada ini ialah dalam suasana tindakan ataupun dalam keadaan yang berbeza, bukan yang sama. Melakukan, bercakap, cetak, dan juga dari sini masih lagi kita import, tapi telah pun dipindah propagate. Baik, kemudian kita kena baca dia sampai habis pengertian, iaitu di bawah evidence, di bawah section 6 dia sebut tu, bermakna tidak ada seseorang yang boleh didakwa di bawah section 41A, 41C, OD, 41A besar, C, OD ini, kalau orang itu tidak ada kalau dia tidak tahu. Ada baca, saya malah nak ulas semuanya dah baca. Jadi apa yang jadi masalah yang mengatakan undang-undang ini merupakan satu senjata untuk disalahgunakan. Jadi itu Tan Sri ini petua, saya lihat bahawa hujah-hujah yang diberi oleh pihak sebelah sana cukup menirukan. Silakan. Tanya Karang, dengan pindaan terbaru yang dibawa oleh Menteri, Section 6 itu melompat sedikit, tidak terpakai untuk Section 1AD, iaitu propagates any seditious publication. Jadi Tanjung Karang, kalau boleh sila jawab yang saya tanya tadi. Kalau ada ahli parlimen yang ditahan dan didapati bersalah kononnya atas membuat ucapan menghasut di dalam dewan, dan dewan itu terkandung dan ucapan itu terkandung di dalam penyata rasmi dalam Hansard, bermakna mengikut akta ini parlimen dan pengurusi itu bersalah dan boleh ditahan. Macam mana itu Tanjung Karang? Saya dah nyata tadi bahawa 4 undang-undang yang pasal 4 dan 4 yang dicadang untuk dibatal tadi itu perbuatan yang berbeza pandangan. Kalau saya kata itu saya cakap tadi, makna kita ada sejarah ahli parlimen Barisan Nasional didakwa kerana dia bercakap dalam parlimen yang mulia ini. Telah pun ada. Dan bermakna, cuba baca. Sewaktu kita bukan nak tadi Lembah Pantai pun ada sebut nama kes tersebut. Jadi saya kata saya bukan pegawai penyiasat. Jadi biarlah pegawai polis ataupun ambil statement. Nanti saya percaya apa juga statement yang diambil, dia akan hantar kepada penawar raya. Kalau penawar raya tengok no case untuk ambil tindakan, no action lah. Itu tidak boleh beritakan kuasa polis apabila sebab report telah dibuat oleh sahabat ambil pandan. Ya, sila. Saya nak bertanya Muhammad, sebab kali ini tadi dibangkitkan oleh Pandan dengan Lembah Pantai, minta maaf, atau chip shot Pandan dan Lembah Pantai dibangkitkan di situ. Kononnya berdasarkan pada tafsiran beliau, apabila ada satu handset dicatatkan tentang ucapan-ucapan yang dianggapkan sebagai seditious,
maka banyaklah yang terlibat termasuk speaker. Tidakkah Yang Berhormat setuju dengan saya? Jelas ada dalam provision akta ini tentang tendensi ke arah untuk membuat hasutan. Kalau mencetak, mengeluarkan, tidak ada niat hasutan, cuma mereka hanya menjalankan tugas untuk mencetak handset. Tentulah itu tak sabit mahkamah. Saya rasa budak sekolah pun boleh faham. Sebab inti parti di situ adalah tendensi ke arah menghasut. Adakah Yang Berhormat setuju? Itu yang pertama. Yang kedua, Yang Berhormat, soal banyak sekali dibangkitkan dalam perbahasan 2-3 hari ini adalah soal rintihan kawan-kawan daripada pembangkang yang mengadu yang mereka ditangkap ya. Termasuklah Seputih tadi bila dia bawa buah batu berbulu 2 biji. Kalau saya pun dia cakap di situ dia kena tangkap juga tadi. Apa buah saya tak tahu, dia bawa tunjukkan saya 2 biji bulu-bulu bawa letangan tadi. Pun dia bercerita tentang dia kena tangkap juga. So macam dah ada satu parameter tentang kena tangkap. Adakah Yang Berhormat setuju dengan saya? Tangkap itu bukan bermakna orang itu salah. Ya, tangkap itu mungkin untuk istilah yang digunakan untuk membolehkan siasatan dibuat. Mungkin orang-orang yang berkenaan itu dituduh ada laporan dibuat. Bila ada laporan dibuat, polis kena menyiasat. Dalam kes tertentu, prosedur polis maka ditangkap ataupun ditahan untuk tujuan penyiasatan. Apakah Yang Berhormat setuju dengan saya bahawasanya polis tidak boleh menentukan orang itu salah ataupun tidak? Mereka hanya menyiasat, mengutip segala maklumat. Mereka mesti menyerahkan kepada pihak pendakwa raya. Saya tanya ini sebab Yang Berhormat seorang peguam, saya tidak, saya town planner. Jadi saya nak dapat jawapan perasaan. Proses tangkap itu untuk facilitate polis menyiasat. Kemudian polis tak boleh buat kata putus. Dia mengangkat segala laporannya kepada pihak pendakwa raya. Pihak pendakwa raya juga tidak boleh menyatakan secara muktamad orang itu salah, melainkan dia kena bawa ke mahkamah. Dan bila seseorang itu pergi ke mahkamah, dia berhak membawa peguam. Tak cukup satu, dia boleh pakai sampai 27 macam setengah orang buat. Dan di situ masing-masing mengukuhkan hujah. Dan akhirnya pentafsiran muktamad setelah menimbang, mendengar 2 faktor, barulah hakim yang membuat keputusan saya orang itu salah atau tidak. Betul ke tidak fahaman saya begitu, Ya Berhormat? Dengan apa yang Tan Surah kita cakap betul, 100% betul. Itulah prosedur dia. Itu pulang lah. Itu saya kata tadi, janganlah petikan kuasa. Saya malah nak ulang benda yang sama. Kalau polis tahan lemah pantai lebih 24 jam, ada pula prosedur dia. Dia kena bawa pula ke depan magistrat untuk dapat tanah remah yang lanjut. Tapi kalau dia tahan kurang 24 jam, dia dah lepas, itu di dalam kuasa polis. Jadi saya nak kembali. Kriteria pun tak patut bagi pondan. Dia pandan, bukannya pondan. Tak apa, tanyakan tak apa. Terima kasih Tanjung Karang. Saya tak berminat untuk melayan cheap shot daripada seorang yang umurnya macam ayah saya. Dan di dalam dewan ini saya lebih berminat dengan apa yang Tanjung Karang sebut, kerana perkara ini serius, Tan Sri Yang Dipertua, kerana Seksyen 1A(A) dan Seksyen 1A(C) yang dikaitkan oleh Tanjung Karang dengan Seksyen 6 itu melibatkan dengan izin tendensi untuk menghasut, memang betul. Tetapi Seksyen 6 itu mengecualikan kesalahan dalam Seksyen 4(D), yang mana kesalahan dalam Seksyen 1A(D), which is dengan izin propagates any seditious publication, tidak melibatkan tendensi ataupun niat ataupun apa-apa. Maknanya kalaulah sesuatu ucapan itu telah dijatuhkan hukuman dan ditetapkan sebagai menghasut, mana-mana pihak yang terbabit bertanggungjawab menerbitkan, mencetak, itu automatik di bawah 4(1A)(D) jatuh kepada propagates any seditious publication, maka itu dikira sebagai bersalah. Jadi itu adalah tentang dengan izin sanctity of this house juga, Tan Sri.
Mungkin menteri terlepas pandang dan tidak memikirkan tentang keadaan dewan ini, kerana yang dipikirkan ialah tentang publication dan juga Facebook dan lain-lain. Tetapi ini perlu diambil kira. Sebab itu saya minta supaya section ini dibatalkan terus, kerana ini ada kesan yang besar, termasuklah kepada Parlimen. Minta pandangan Tanjung Garang. Terima kasih Pandan. Nak sebut betul-betul sikit. Dia yang Muhammad 41ACOD ni, D ni pun dia termasuk. Minta maaf Tanjung Garang, yang ini telah dipinda oleh pindaan menteri. Jadi yang ada ni Tanjung Garang tak betul. Menteri dah letakkan pindaan yang mengeluarkan D. Kena baca yang penuh. Okey, faham. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Yang kenapa? Patutnya sebab apa saya percaya, sebab apa yang D itu dikeluarkan, sepatutnya kita kena terima kasih kepada kerajaan, kerana sebelum ini yang D ini mengimport, artinya D import, betul, yang asal import. Apa maksud import? Bila kita kata import, bermakna apa juga kita tak lewat masuk. Pegawai kuasa di sempadan, custom ke, dia boleh menghalang daripada masuk. Sebab itu kerajaan fikir, apa salah kalau seseorang itu mengimport, membawa masuk buku, kitab yang mungkin ada berbentuk hasutan, tetapi kalau buku itu, bahan itu digunakan untuk personal use, pensarah sebagai contoh lah, dia bawa masuk buku. Kalau ikut undang-undang lama, import tak boleh, buku pun tak boleh masuk. Tetapi kerana hari ini kerajaan bersama China berfikir secara terbuka, kita bincang semua apa import tak boleh. Jadi kalau kita, sebab itu perkataan import itu kita tukar kepada propagate. Kerana apa? Kerana kalau setakat import, dia nak guna sendiri, pensarah, student, tak ada masalah. Seorang ulama, seorang padri, whatever lah, kitab-kitab ni semua. Tapi kalau dia import untuk guna sendiri, apa salahnya? Sebab itu kita tukar perkataan import tu kepada propagate. Tetapi kalau dia bawa masuk alat-alat ini untuk propagate, nak sebarkan, dia tahu perkara-perkara ini mungkin ada kaitan dengan hasutan, tetapi dia sengaja untuk menyebarkan, itu baru salah. Kerana itulah yang apa ni, saya percaya apabila pindaan yang dibuat, yang 6 yang baru ni dikeluarkan bagian D itu. Jadi ada itu Tasri yang Tasri boleh tanyakan akhir je yang pasal bab ni. Jadi maknanya sepanjang jawapan Tanjung Karang yang saya tanya dengan ikhlas tadi, Tanjung Karang tidak boleh menjawab dan menolak bahawa sebenarnya mengikut akta yang dicadangkan ini, handset dan juga dewan ini akan bersalah di bawah akta hasutan. Terima kasih Tanjung Karang. Tanjung Karang, saya nak tanya sikit. Di bawah 41A ni, kita kalau baca setakat D memanglah apa yang disebut oleh Pandan tadi agak merisaukan lah, Tapi kalau kita baca seterusnya, and by such act causes bodily injury or damage to property, maknanya kalaulah edarkan daripada dalam sini, mana takkanlah nak sampai menyebabkan kecederaan body ataupun menyebabkan apa ni, damage kepada harta. Bagaimana pendapat Tanjung Karang? Dia dua-dua lah, bukan dia kata N. Jadi sebab itu saya kata tadi bahawa apa juga undang-undang, saya akan jawab yang Pandan tadi. Nanti kata saya tak jawab tu yang berhormat Pandan. Saya dah sebut tadi, seseorang ahli parlimen yang didakwa ni bukan dah ada presiden dah. Jadi kalau yang berhormat nak tahu bagaimana mak coding ini dapati bersalah, yang berhormat pergi baca judgement, apa prosedur. Adakah semasa mak coding itu didakwa pengusi tetap apa, speaker kena datang, handshake dia guna, betul lah prosedur itu ada, presiden sudah ada. Takkan saya nak menjelaskan in detail. Just kerana kita di sini kita membuat undang-undang. Jadi kerana itu saya lihat bahawa
apa juga yang kita punya di sini, peluang membela diri disediakan. Jadi karena itu saya dengan ini menolak cadangan yang dibawa oleh SPAM. Terus habis dah. Allah berman. Dulu Allah berman. Awal pagi tadi, waktu dalam peringkat dasar, saya benarkan 3.399. Maka itu pada peringkat jawatan kuasa ini juga, oleh kerana terlampau banyak hal yang bermat, yang beruja, dan pindaan-pindaan itu banyak lagi yang belum kita selesaikan. Maka sekarang ini saya menggunakan kuasa untuk mengahad beberapa pembahas saja kepada satu pindaan yang dibuat. Jadi setakat ini pindaan yang dibuat oleh SPAM telah menarik banyak perhatian. Jadi saya benarkan lagi satu pembahas. Selepas itu saya minta menteri untuk respons. Sila. Saya mau dengar hujah daripada impi wanita pula. Selepas itu menteri tolong jawab. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ringkas sahaja. Saya baca ini pasal 41A di mana bahawa subsection baru 41A ini menadakan peruntukan bagi hukuman yang lebih tinggi bagi kesalahan di bawah akta jika pencederaan tubuh badan atau kerosakan harta benda telah disebabkan akibat daripada perlakuan kesalahan itu. Ini saya teringat satu peristiwa, satu insiden di mana saya rasa seorang adun Sri Derima, dia buat satu kenyataan di Dewan Gunangan Negeri Pulau Pinang. Beliau kata UMNO celaka. Dan selepas itu ada ketua pemuda UMNO pergi ke ibu penjabat DAP. Beliau memunaskan papan tanda DAP, mengugur untuk membakar ibu penjabat DAP, merusuh di ibu penjabat DAP. Jadi saya nak tanya, kerana seksyen ini dia tak cukup jelas. Kalau adun DAP ini sekarang didakwa, dia akan didakwa di bawah ini pasal 41A yang baru ke? Dia yang buat satu kenyataan yang mungkin dalam pandangan AG ke ataupun dalam kerajaan ke atau dalam pandangan UMNO bahawa itu adalah satu kenyataan yang menghasutkan. Tetapi kalau ada orang yang ambil kesempatan ini untuk memusnahkan harta benda, adakah memaksudkan orang ini akan dikenakan satu denda hukuman yang lebih berat? Kerana saya rasa ini satu seksyen baru yang mungkin akan diambil kesempatan oleh orang lain untuk supaya orang yang buat kenyataan itu akan dikena satu hukuman yang lebih berat. Dalam peristiwa yang saya sebut tadi, sampai hari ini Ketua Pemuda UMNO ini tidak didakwa di bawah mana-mana seksyen. Tak kira atas hasutan ke ataupun kanun kesesakan. Minta penjelasan. Ya, boleh. Tuan Speaker, oleh kerana saya berada di ibu pejabat DAP di Kuala Lumpur waktu Ketua Pemuda Wilayah Persekutuan datang, bukan saja untuk ugut nak membakar HQ ibu pejabat DAP pada masa itu, tetapi orang-orang dia juga telah merosakkan papan tanda DAP. Selepas saya membuat laporan polis, di AG kata no further action apabila saya tanya soalan di parlimen, adakah Kulai rasa bahawa ini menunjukkan double standard yang ditunjukkan oleh IGP dan oleh AG? Ini memang satu bukti yang cukup jelas bahawa ini memang double standard daripada pihak AG. Walaupun pada malam ini Menteri Dalam Negeri berkali-kali memberi jaminan bahawa AG akan bertindak adil, IGP akan bertindak adil. Tetapi saya rasa kalau hari ini adalah ahli DAP pergi ke ibu penjabat UMNO merosakkan apa-apa, saya rasa mestilah orang itu sekarang sudah didakwa di mahkamah. Tetapi sampai hari ini Ketua Pemuda UMNO sahaja, bukan ahli Parlimen UMNO, tetapi seorang Ketua Pemuda UMNO pun merangka seperti beliau adalah raja di Malaysia. Jadi saya rasalah, saya mintalah Menteri Dalam Negeri berilah satu penjelasan. Kalau kita ikut
Fasa 41A baru ini, adakah adun Seri Delima ini akan dikenakan satu hukuman yang lebih berat kerana ada orang yang ambil kesempatan ini untuk memusnahkan tata tanda DAP, memunaskan harta benda orang lain. Yang berhormat Kulai, terima kasih Tan Sri Pengurusi. Yang berhormat Kulai, tadi saya bangun di bawah Seksyen 3 kerana saya rasa Seksyen 3 adalah seksyen yang berbahaya. Ia terbuka kepada salah laku. Dan saya sekarang bangun di bawah Seksyen 4 kerana Seksyen 4 ini telah mencabut atau melucutkan hak institusi kehakiman. Seksyen 4 ini setelah dipinda, dulu apabila for first offender, kita boleh, mahkamah masih boleh ada budi bicara untuk denda RM5,000, maksimumnya penjara 3 tahun. Tetapi selepas pindaan ini, minimum sentence 3 tahun, maksimum 7 tahun. Dengan kata lain, semua ahli-ahli yang berhormat, sekiranya kena saja atas hasutan, akan dilucutkan kelayatan dan pilihan raya kecil akan diadakan. Saya rasa ini bukan satu undang-undang yang adil. Sebab itu saya setuju dengan Sepang, ini adalah akta yang bersifat zalim dan ia telah pun melucutkan budi bicara institusi kehakiman. Adakah kerajaan sekarang sebagai eksekutif telah pun hilang keyakinan kepada hakim-hakim kita sendiri? So di mana budi bicara judicial discretion is taken away from our court. Saya rasa ini perlu diperbetulkan dengan segera. Sebelum saya, sedikit saja. Dulu akta ini adalah ordinan hasutan tahun 1948. Telah pun dipakai 67 tahun. Kita tahu negara kita sudah merdeka. Negara merdeka, tetapi jiwa masih dijajah. Mengapa lagi kita bukan saja ambil lagi undang-undang telah dimansuhkan di United Kingdom pada 2007. Saya nak dimaklumkan kepada Dewan ini, mangsa terakhir yang kena akta hasutan di United Kingdom adalah pada tahun 1909, more than 100 years ago in UK. Maka adakah perubahan undang-undang kita di malam ini, we are actually mundur lebih dari 100 tahun berbanding dengan penjajah British. Ya berhormat. Sebab itu saya minta pandangan daripada Kulai, supaya seksyen ini ditarik-tarik dengan segala. Sekian. Masih hari berhormat, sebelum Kulai respons, tadi saya ingatkan kepada Lursta, kalau ingin mencela jangan